Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas II 1123CB ingin membentangkan kertas kerja yang bertajuk Bank Susu Ibu. Kertas kerja ini disediakan untuk Dr. Muhammad Arif bin Muhammad Daud selaku pensyarah kelas kami bagi kursus CTU 231 Penghayatan Etika dan Peradaban 1. Kertas kerja ini disediakan oleh 5 orang pelajar. Yang pertama, Muhammad Amir Aiman bin Abdul Rahman yang akan membentangkan objektif kajian dan pengenalan. Yang kedua, Amir Sharifuddin bin Mahfuz yang akan menerangkan tentang kajian literatur. Yang ketiga, Abdul Hanan Khalili bin Mazlan yang akan membentangkan perbincangan dan dapatan. Yang keempat, Muhammad Irfan bin Zulkifli yang akan membentangkan dapatan dan metodologi. Yang kelima, saya Ahmad Syami bin Sarin akan membentangkan rumusan, kesimpulan dan etika. Susu ibu merupakan satu-satunya makanan untuk bayi dari sejak lahir hingga 6 bulan. Pada zaman modernisasi ini, rakyat Malaysia semakin sedar akan kepentingan dalam memberikan susu yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hal ini kerana kualiti susu yang baik mampu menjadi faktor penggalak dalam pembesaran bayi. Berikutan daripada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan kempen mengenai kepentingan dan kebaikan susu ibu demi memupuk kesedaran kepada lapisan masyarakat terutamanya ibu mengandung. Khasiat susu ibu tidak dinafikan lagi bahawa kaya dengan zat dan kebaikan yang mampu mencukupi nutrien yang diperlukan oleh bayi. Tetapi, terdapat ibu mengandung yang mengalami kesukaran untuk mengeluarkan susu. Hal ini berpunca daripada kelahiran bayi yang menjadi tekanan kepada ibu tersebut. Tekanan stres kepada ibu secara kerap dalam jangka masa yang panjang akan membuatkan lebihan hormon stres akan dibebaskan sebelum atau selepas bersalin. Selain itu, pembekakan pada payudara merupakan salah satu sebab yang membuatkan kekurangan susu ibu. Pembekakan pada payudara disebabkan oleh penggunaan breast pump untuk merangsang pengeluaran susu ibu. Setelah itu, setiap ibu yang baru sahaja bersalin patutlah memerah susu menggunakan tangan dalam tempoh beberapa jam awal. Seterusnya, anatomi payudara yang tidak biasa mungkin menjadi yang menyukarkan bayi untuk melekap pada posisi yang betul. Hal ini akan menyebabkan bayi tidak dapat menyusu dengan betul disebabkan perubahan rasa dalam susu ataupun tongue tie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Amir Sharifuddin bin Mahfuz. Nombor pelajar 2020826564. So, saya akan menyambut pembentangan yang dilakukan oleh saudara Amir Aiman tadi untuk bank susu ibu. Dan saya akan menyambung bagi pembentangan kajian literatur. Fatwa di bawah Seksyen 47 menurut Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Datang kuasa fatwa bagi Negeri Selangor atas Perintah Duli Yang Maha Mulia. Hukum penubuhan bank susu ibu adalah tidak diharuskan kerana penubuhan bank susu ibu boleh mengakibatkan pencampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Keperluan penubuhannya juga tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam masalah awam. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebahasaan Had Ehwal Agama Islam Malaysia memutuskan bahawa cadangan penubuhan bank susu ibu adalah haram. Ini kerana tindakan itu boleh mengakibatkan pencampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Menurut sebuah laporan akhbar berita harian, keputusan yang diambil pada persidangan Muzakarah kali ke-97 pada tahun lalu melihat kepada keperluan penubuhannya yang tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam keselamatan umat. Muzakarah berpandangan bahawa menjaga keturunan termasuk dalam 5 perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlu dielakkan. Muzakarah juga berpandangan bahawa hukum penubuhan bank susu ibu berkait rapat dengan syariat pengharaman
atau sebab susuan di mana bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih akan menjadi adik-beradik susuan. Dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat ditetapkan. Kata kenyataan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang disiarkan menerusi portal e-Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Walau bagaimanapun, Jawatankuasa itu mengakui bahawa tabung susu itu diperlukan bagi bayi pramatang yang memerlukan rawatan dan juga bayi yang ibunya kekurangan susu atau mempunyai penyakit kronik berjangkit dan tidak dapat menyusukan bayi. Bagaimanapun, usahakarah memutuskan adalah harus bagi ibu menderma susu ibu secara sukarela kepada bayi yang memerlukan, dan keluarga bayi serta penderma perlu saling mengenali. Samping itu, di luar negara pula, sebuah bank susu ibu yang mengikut piawaian antarabangsa buat kali pertama bakal diwujudkan di Hospital Tudu Bandara Ho Chi Minh. Kata Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Bandaraya Prof. Madia Dr. Tang Chit Tiong. Ia dijadual dibuka pada suku pertama tahun depan dengan kerjasama FHI 360, sebuah pertubuhan pembangunan manusia lapor agensi berita Vietnam VNA. Hospital Tuda adalah hospital obstetrik dan ginekologi terkemuka di bandar itu. Itu mengendalikan kira-kira 66,000 kes kelahiran setiap tahun, termasuk ratusan bayi pramatang yang terpaksa diberi susu formula kerana kekurangan susu ibu. Justru penubuhan bank susu ibu dicadangkan pada 2016 dengan harapan dapat menjadikan susu ibu yang sudah pasti selamat dan berhasil bagi membantu menyelamatkan bayi berisiko. Tuang berkata ia akan beroperasi serta dikendalikan dengan peraturan ketat dan mengikut piawaian antarabangsa. Diharapkan bank susu itu akan menjadi perintis agar lebih banyak lagi diwujudkan di rantau tersebut dan di seluruh dunia. Sekian, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara dapatan yang saya dapat daripada bank susu ini adalah, antara kebaikan mengamalkan pengambilan susu bank adalah membantu melindungi anak-anak daripada jangkitan kuman. Apabila ibu susu tidak dapat memberikan apa-apa atau tidak cukup susunya sendiri, susu ibu penderma selalunya merupakan alternatif pilihan kepada susu formula bayi atau susu tiruan. Hal ini kerana susu ibu penderma masih mengandungi banyak faktor perlindungan seperti imunoglobulin yang membantu melindungi bayi pramatang daripada jangkitan dan tidak terdapat dalam formula yang disediakan daripada susu lembu. Susu ibu penderma juga mungkin mempunyai peranan perlindungan terhadap keadaan usus yang serius seperti necrotizing enterocolitis yang kebanyakannya memberi kesan kepada bayi pramatang. Bagi yang menerima susu ibu sahaja mempunyai risiko yang jauh lebih rendah daripada mereka yang menerima susu formula, tetapi sebab-sebabnya masih tidak jelas. Mari kita perhalusi hal ini dengan sebuah kisah daripada Rachel Manel, iaitu pengarah pemasaran untuk Mandela, sebuah syarikat yang menjual pam payu udara. Rachel Manel telah disahkan menghidap kanser payu udara sejurus sebelum hari jadinya yang ke-30. Selepas mastektomi 2 hala dan beberapa tahun bebas kanser, dia memutuskan untuk memulakan keluarganya. Manel berkata, "Saya sentiasa merancang untuk menyusu, tetapi itu tidak ada dalam kad lagi. Apabila seseorang rakan menawarkan untuk menjadi penderma saya, iaitu pakar obstetrik, saya meneliti ujian makmal untuk menjamin semuanya benar-benar selamat. Apabila anak perempuannya dilahirkan 2 tahun kemudian, seorang lagi rakan melangkah ke hadapan. Susu ibu mengandungi keseimbangan vitamin, protein dan lemak yang hampir sempurna, memberikan bayi anda segala-galanya yang diperlukan untuk membesar, dan semuanya dalam bentuk yang lebih mudah dihadam daripada susu formula bayi. Susu ibu juga mengandungi antibodi yang membantu dalam pertahanan bayi anda
daripada virus dan bakteria. Penyusuan ibu mengurangkan peluang bayi untuk mendapat asma atau alhan. Tambahan pula, bayi yang diberi susu ibu secara eksklusif untuk 6 bulan pertama tanpa menggunakan susu formula mempunyai lebih sedikit jangkitan seperti jangkitan telinga, penyakit pernafasan dan cirit-birit. Mereka juga mempunyai lebih sedikit kadar kemasukan ke hospital dan lawatan doktor. Di samping pengambilan bank susu juga boleh membantu usus bayi sangat tidak matang untuk mencerna dan menyerap susu ibu dengan lebih mudah berbanding susu formula. Bayi pemeratang diberi susu ibu dalam kuantiti yang sedikit untuk membantu usus mereka datang dan jumlah yang diberi meningkat secara beransur-ansur. Hal ini juga berlaku untuk bayi yang telah menjalani pembedahan pada usus mereka. Seterusnya, metodologi untuk cara penyimpanan bank susu ibu. Penggunaan EBM iaitu Express Breast Milk semakin menjadi hangat di dalam kalangan wanita zaman kini. EBM merupakan alternatif yang baik jika dibandingkan dengan formula susu bayi. Walaupun susu yang diperolehi daripada ibu adalah lebih baik, EBM kosnya lebih murah untuk dihasilkan. Terdapat beberapa cara untuk menyimpan susu yang telah diperah oleh ibu agar tidak memudaratkan bayi. Susu segar yang tidak dimasukkan ke dalam peti sajuk haruslah diberikan kepada bayi dalam jangka masa tidak melebihi 4 jam. Jika susu tersebut dimasukkan ke dalam peti sejuk atau dikenali sebagai chiller, susu tersebut boleh digunakan dalam jangka masa tempoh 5 hari. Tempohnya adalah 2 minggu bagi susu yang diletakkan di dalam freezer. Peti ais yang mempunyai 1 pintu dan 3 pintu, dan ia mampu menampung selama 3 hingga ke 6 bulan bagi freezer yang mempunyai 2 pintu. Jika pembengku yang boleh mencapai kesejukan di bawah negatif 18 darjah Celsius, susu boleh disimpan untuk tempoh 6 bulan. Susu tidak boleh dipanaskan di gelombang mikro maupun memanaskan di atas api. Sebaliknya, rendamlah susu di dalam air suam dan tunggu sehingga susu tersebut cair sendiri. Susu yang telah dipanaskan mesti tidak diberikan kepada bayi dalam tempoh kurang 24 jam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan Khalili bin Mazlan dari kelas II 1123 CB. Saya akan menerangkan tentang keburukan dan perbincangan. Keburukan bank susu ibu. Muzakarah berpandangan bahawa menjaga keturunan termasuk dalam 5 perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan ibu perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlu dielakkan. Antara keburukan bank susu ibu adalah pengurangan atau gangguan faktor pemakanan dan imunologi susu manusia. Prototipe perlu digunakan untuk kajian perbandingan. Jadi, kos pelaburan dan operasi adalah jauh lebih tinggi. Pada waktu sekarang, tiada peranti tersedia di pasaran hari ini. Hanya sedikit laporan awal yang tersedia dan kekurangan peralatan yang sesuai dalam persekitaran bank susu manusia. Kos pelaburan dan operasi adalah jauh lebih tinggi daripada prosedur konvensional. Selain itu, isu yang berbangkit dalam fenomena pendermaan susu adalah tahap kesihatan para ibu yang menderma susu. Hal ini dikhawatiri ibu yang menderma susu terdiri daripada pesakit yang mempunyai penyakit AIDS, HIV, sifilis, hepatitis B serta lain-lain penyakit yang berbahaya. Kajian yang dijalankan di California oleh Ronald S. Cohen 2010 menunjukkan bahawa 33% ibu yang menderma susu mempunyai HIV positif. Malah hanya 3% sahaja daripada penderma susu yang disaring daripada aspek kesihatan yang ketat dikelompokkan sebagai penderma yang berisiko rendah.
Selebihnya digolongkan sebagai penerima berisiko tinggi. Oleh itu, beliau dalam kajiannya mencadangkan supaya aspek saringan pemeriksaan kesihatan perlu dilakukan dengan lebih teliti bagi memastikan bekalan susu yang diterima daripada susu yang benar-benar bersih daripada sebarang ejen patogen dan bakteria berbahaya. Perbincangan. Kesedaran mengenai kepentingan penyusuan kini semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Hal ini amat berbeza jika dibandingkan dengan zaman di mana tahap kesihatan bukan menjadi sesuatu yang dibahaskan secara saintifik. Pada masa dahulu, isu-isu berbangkit tidak berlaku kerana masyarakat pada ketika itu masih menjaga susuan dan anak yang disusui. Berbanding dengan masa sekarang, berbagai isu timbul kerana tahap kesedaran terhadap kesihatan bayi yang disusui meningkat. Di barat, aktiviti penerimaan susu menjadi trend di kalangan ibu-ibu yang mempunyai masalah lebihan susu badan. Setengah ibu memilih untuk tidak mendermakan susu kerana tempoh berkabung, manakala sekelompok ibu yang lain berusaha untuk mendermakan susu mereka kerana sedar akan kepentingan susu badan kepada bayi, sama ada mereka masih mempunyai bayi ataupun kehilangan bayi akibat kematian pramatang. Di samping itu, di Australia, kempen pendermaan susu ibu menjadi perbincangan hangat antara penggobal polisi. Hal ini kerana berlaku pencanggahan di antara nilai aspek kemanusiaan, iaitu menghormati ibu yang sedang berkabung akibat kematian bayi dengan aspek kesihatan, iaitu susu ibu yang sangat bernilai. Namun begitu, pembuat dasar merumuskan bahawa susu ibu yang kematian bayi adalah amat bernilai, tetapi pada masa yang sama perlu menghormati ibu yang sedang berkabung akibat kematian anak. Susu penerimaan susu atau bank susu juga dibahaskan dalam kalangan sarjana Islam. Umumnya, Islam menggalakkan penerimaan susu sebagai satu manfaat untuk ummah kerana kematian bayi pramatang akibat kekurangan susu memberi kemudaratan yang besar berbanding pengumpulan susu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa garis panduan yang perlu disediakan dan diberikan perhatian teliti pihak yang bertanggungjawab. Hal ini adalah kerana susu yang diberikan akan menjadi darah daging kepada bayi. Kajian yang dijalankan oleh Noraida Ramli mengesyorkan bahawa setiap penerima dan bayi yang mendapat susu tersebut harus direkodkan secara teliti. Seterusnya, pihak yang menerima susu serta ibu bapa bayi yang mendapat susu melalui bank susuan perlu dimaklumkan dan diberikan maklumat secara terperinci. Di samping itu, kajian mereka mengesyorkan seorang bayi hanya mendapat susu daripada satu sumber sahaja untuk mengelakkan pencampuran dua ibu susuan atau lebih. Ini bertujuan mengurangkan risiko bayi susuan daripada ibu yang sama. Amalan ini bersesuaian dengan konsep fiqh darurat dalam Islam. Seterusnya, mendasari konsep daruriyat al-khams yang memberi keutamaan kepada agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Mengelakkan kematian bayi termasuk dalam menjaga darurat kehilangan jiwa. Justru menurut perspektif Islam, pemberian susu yang bukan daripada susu badan ibu adalah diharuskan. Manakala hasil kajian dijalankan di Turki bagi melihat pandangan sarjana mengenai hukum penubuhan susu, mendapati ia sejajar dengan hukum syarak yang menjaga nyawa manusia. Oleh itu, Turki bersedia dalam menubuhkan bank susu sekiranya keadaan darurat menyebabkan bekalan susu diperoleh berdasarkan beberapa peraturan tertentu. Peraturan-peraturan yang dibuat adalah selari dengan kehendak dan tuntutan maqasid syariah bagi menjaga nasab manusia. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi kerana memberikan saya peluang untuk meneruskan pembentangan kertas kerja ini. Jadi, kita berada di penghujung pembentangan bagi kertas kerja ini. Saya akan membentangkan rumusan, kesimpulan dan etika. Secara rumusnya, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahawa penubuhan bank susu ibu adalah tidak diharuskan. Pendapat yang menyatakan bahawa penubuhan bank susu ibu ini adalah tidak diharuskan kerana dua perkara. Yang pertama, ia akan menyebabkan pencampuran nasab dan menyebabkan umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Seperti contoh, jika seseorang lelaki ini ingin berkahwin dengan seorang wanita, akan tetapi kedua-dua mereka tidak tahu bahawa hubungan sesama mereka adalah saudara susuan. Dia akan mendatangkan hukum haram kerana haram untuk anak susuan
berkahwin dengan saudara mara susuan mereka dari belah ibu susuan mereka. Yang seterusnya, keperluan penubuhan bank susu ibu ini tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam masalah awam. Di Malaysia, penubuhan bank susu ibu ini amatlah tidak digalakkan kerana ia masih tidak mencecah keadaan darurat dan masih stabil. Oleh itu, penubuhan bank susu ibu adalah tidak diharuskan. Kesimpulannya, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kemasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menjatuhkan bahawa penubuhan bank susu ibu di Malaysia adalah haram. Ini kerana ia akan menyebabkan menjadi perkara-perkara yang haram seperti yang dibincangkan tadi, iaitu percampuran nasab, seperti perkahwinan antara anak susuan dan saudara susuannya sendiri. Jadi oleh itu, kita sebagai umat Islam yang berada di negara Islam haruslah mengetahui dan mempelajari bahawa akibat yang akan melanda sekiranya kita sendiri tidak mematuhi syariah yang telah ditetapkan. Oleh itu, penubuhan bank susu ibu di Malaysia dibahaskan haram dan tidak wajar. Di sini terdapat beberapa nilai dan etika sekiranya bank susu ibu tidak dapat ditubuhkan di Malaysia. Yang pertama, ia akan mengelakkan diri kita daripada dosa, seperti berkahwin dengan saudara atau saudari susuan sendiri. Seperti yang dibincangkan tadi, ini merupakan salah satu kebaikan yang diperoleh daripada tidak menubuhkan pembinaan bank susu ibu di Malaysia. Akhir sekali, kita akan dapat menerapkan ajaran Islam ke dalam diri sendiri, seperti kita menggunakan ibu susuan berdasarkan syariah Islam yang telah ditetapkan untuk menyusukan bayi yang tidak mendapat susu ibu kandungnya sendiri. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.